Saya dinasihat supaya jangan banyak bercakap soal politik pada masa ini, karena rakyat sedang susah. Masalah COVID, masalah ekonomi. Jadi takkanlah Perdana Menteri nak bercakap soal politik. Karena itu saya sebelum ini banyak mendiam diri dan kurang menyentuh tentang hal politik. Tetapi hari ini adalah hari Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu diadakan. Saya percaya saudara-saudari perwakilan semua berhak untuk tahu apa situasi politik yang sedang kita hadapi pada masa ini dan apa hala tuju parti kita di masa hadapan. Ini adalah pentas politik. Jadi biarlah saya bercakap soal politik secara berterus terang pada hari ini. Apa yang saya nak sentuh ialah tentang hubungan antara Bersatu dan UMNO. Ada yang mengatakan bahawa hubungan antara kedua-dua parti ini agak hambar, tidak mesra, tidak akrab. Seolah-olahnya masih belum ada lagi chemistry antara Bersatu dan UMNO. Maklumlah, sebahagian dalam Bersatu termasuk saya sendiri pun dulu UMNO juga macam pengurusi tetap. Kemudian ada rakan-rakan yang lain dari UMNO menyertai Bersatu. Antaranya Dusa Agong kita. Tapi saya tidak nak mengungkit kisah-kisah silam. Ini dah jadi sejarah kita. Tetapi hakikatnya telah terpahat dalam lipatan sejarah, Bersatu dan UMNO menjadi seteru politik. UMNO di sebelah sana, Bersatu di sebelah sini. Dalam pilihan raya lalu kita bertembung antara satu sama lain. Jadi mungkin luka ni agak masih berdarah. Parut juga masih berbekas dan belum pulih lagi. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala mempertautkan Bersatu dan UMNO. Ini kerja Tuhan. Krisis politik yang berlaku pada awal tahun ini tidak semena-mena meletakkan Bersatu dan UMNO dalam satu saf politik yang sama. Daripada seteru politik, kita menjadi rakan sekutu dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Alhamdulillah. Saya tahu mungkin ada pihak yang tidak selesa dengan keadaan. Seolahnya mereka dipaksa ataupun terpaksa bekerjasama. Maka timbullah bermacam-macam perkara yang tidak elok didengar dalam hubungan antara kedua-dua parti ini. Saya sedar hal ini menyebabkan kita berada dalam satu situasi yang agak sukar, situasi yang agak mencabar. It is difficult. Of course, it is a challenging situation. Tetapi dalam keadaan yang mencabar ini, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk berfikir sejenak. Cuba kita renung. Fikirkan secara dalam-dalam. Adakah takdir Allah Subhanahu wa taala yang mempertautkan Bersatu dan UMNO termasuk juga PAS dalam satu saf politik ini berlaku begitu saja tanpa ada hikmah di sebaliknya? Itu persoalannya. Tidakkah kita terfikir bahawa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud dialah
yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Kuasa membalas amal kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan firman-Nya lagi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan pada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah saja yang adanya segala kebaikan, dan sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Saudara dan saudari sekalian, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita sebenarnya sedang diuji oleh Allah, baik dalam keadaan kita mempunyai kuasa pemerintahan ataupun sebaliknya. Allah menguji kita sama ada kita menerima hakikat bahawa dalam setiap kekuasaan dan ketentuan itu ada kebaikan, ada hikmah. Jika kita dapat menerima hakikat ini, walau sepahit manapun hakikat itu, insya-Allah kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran politik yang sedang kita hadapi ini adalah suatu bentuk ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai seorang Islam, saya percaya ada kebaikan di sebalik ujian getir. Di hadapan kita ini terbentang luas peluang untuk kita mempersatukan umat Melayu dan Islam di negara kita yang telah mengalami perpecahan politik sejak sekian lama. Sudahlah, krisis politik yang berlaku di negara kita pada awal tahun ini telah mempertautkan pimpinan politik Melayu dalam bersatu, UMNO dan PAS dalam satu sah politik yang sama. Pada saya, pertautan ini adalah suatu langkah awal untuk mewujudkan penyatuan ummah yang lebih besar lagi, insya-Allah. Justru saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga ingin mengajak saudara-saudari sekalian supaya melihat maslahah yang lebih besar ini. Maslahah yang lebih besar, kepentingan yang lebih utama. Alangkah baiknya jika semua pemimpin Melayu dan Islam di negara ini dapat bersatu dalam sebuah jamaah yang besar, berbanding berpecah belah dalam kabilah-kabilah kecil yang melemahkan kita. Ya, jika kita hanya memikirkan kepentingan kabilah kita, kelompok kita, parti kita, maka selama-lamanya kita akan berpecah belah. Seruan perpaduan Melayu, penyatuan ummah akan menjadi retorik semata-mata. Unity will always remain an elusive dream. It will never materialize in our lifetime. Apalah salahnya jika kita rebut peluang yang didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala ini menerusi ujian-ujian ini untuk memperkukuhkan penyatuan antara kita. Inilah masanya untuk semua pemimpin Melayu mengenepikan perbezaan politik dan bangkit mempertautkan hubungan silaturahim dalam semangat ukhuwah dan mahabbah dengan maslahah yang lebih besar, yaitu penyatuan umat Melayu di negara kita ini. InsyaAllah. Saya percaya penyatuan umat Melayu akan mewujudkan kestabilan politik di negara ini
yang pastinya akan memberikan manfaat kepada seluruh rakyat. Untuk makluman para perwakilan sekalian, beberapa hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan empat mata dengan Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kawan lama. Kami berbincang dari hati ke hati, bercakap secara terus terang. Kami sedar bahawa hubungan antara Bersatu dan UMNO mesti diperbaiki. Usaha-usaha mesti dibuat untuk nak mewujudkan keakraban antara Bersatu dan UMNO dari peringkat kepimpinan tertinggi hingga ke bahagian dan juga kecawangan. Saya tahu usaha ini bukanlah sesuatu yang mudah, tapi saya yakin inilah jalan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang bermaksud sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat.